Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Atas Pagar bersama saya Adi Burhan. Saya Pak An. Dan podcast Atas Pagar ni seperti mana kita tahu, kita nak sembang lah Pak An pasal politik, isu semasa. Dan tanpa kita membuang masa lah, hari ini kita nak sembang pasal analisa pilihan raya negeri yang ke-15, PRN ke-15. Panas ke-15, panas. Baru keluar oven. Dan sebanyak mana kita tahu 6 negeri telah dipertandingkan. Yes, betul. Dan balik kepada status quo Pak An. Setakat hari ni kita keputusan yang kita terima 3-3 lah. 3-3. Maksudnya 3 yang PN menang, retain, 3 yang PH menang plus BN. Plus BN lah. Itu kita akan bicarakan jugalah. So kita akan bongkar lah lepas ni macam ni kan. Betul. Dan kita tengok juga result PRN kali ni, ianya hasil daripada undi 18. Betul dia. Betul. Maksud dia lagi ramai orang yang mengundi nak berbanding dengan PRU 14 sebab negeri kan serentak kan. Betul. Dan adakah itu menjadi salah satu faktor juga kenapa pengundi tu rendah? Maksud dia peratusan orang turun mengundi rendah. Itu salah satu faktor yang menyumbang. Dan salah satu faktor lain yang mungkin kita boleh tengok lebih mendalam adik hari ni adalah bagaimana yang dikatakan oleh orang ramai hari ni, terutamanya penganalisa politik, yang dia kata ada berlaku satu gelombang yang mengubah posisi parti-parti yang terlibat lah. BN, ada yang kata pengundi-pengundi BN yang sebelum ni mengundi BN, hari ni telah mengundi PN atas beberapa faktor. Dan itu juga mungkin menjadi penyumbang menambah kepada faktor pengundi muda atau undi 18 lah. Tapi peratusan undi muda kita kena selitkan kat sini juga berkenaan dengan, biasalah kalau dulu zaman PH suka gunakan undi popular. Yes. Tetapi undi popular ni seimbang Pak An. Maksud dia kita nampak PH dengan BN melebihi sedikit peratusan dia nak compare dengan PN. Mungkin atas faktor konstituensi. Maksudnya don-don itu dia punya komposisi pengundi di don-don yang sebab kita tahu PH kebanyakannya mereka lebih banyak menguasai kawasan-kawasan yang lebih urban. Betul. Kawasan-kawasan yang lebih majmuk. Betul. Dan kalau kita tengok contoh di Selangor, pengundi kita ambil contoh di Gombak Setia. Jumlah pengundi mereka lebih daripada jumlah pengundi di Don Jeneri. Betul. Tempat Datuk Seri Sanusi. Sanusi, betul. So ini mungkin memberi nilai tambah kepada soal undi popular kepada PH lah. Tapi kalau kita compare apple to apple dari sudut kawasan-kawasan yang dipertandingkan dan yang dimenangi, saya tengok ada keseimbangan lah. Soalan ni mungkin macam, yelah, kalau saya sebagai orang muda, anak muda, kita nampak ia lebih kepada persempadanan yang tak seimbang. Tapi itu mungkin kita kupas dalam second episode. Teknikal sangat. Tak apa, kita kupas dalam second episode. Dan bila Pak An dah sentuh apple to apple tadi, benda ni tak tahulah ianya apple to apple atau tak. Tapi pada pengamatan kita lah anak muda, kita nampak BN kali ini daripada 108 BN Barisan Nasional, 108 kalau silap betulkan, ada 108 kerusi tapi menang hanya 19. Apa punca kekalahan? Kita nak sembang punca kekalahan ni banyak, tapi kita jangan go deep into it. Kita surface je. Apa punca kekalahan Barisan Nasional sebenarnya ni? Ni nanti Adib mungkin boleh bagi pandangan. Saya rasa Adib, aku lah kot kan, rasa macam muda sikit. Aku rasa Adib, antara faktor yang menyumbang kepada hilangnya kerusi Barisan Nasional ni, satu faktor komunikasi dan naratif mereka yang mungkin tak sampai kepada pengundi Barisan Nasional. Okey, faham. Yang kedua, saya tengok Adik ada berlaku pergerakan pengundi-pengundi yang dikatakan sebagai pengundi putih ataupun fixed deposit kepada BN ini yang mungkin beralih atas beberapa faktor. Faktor satu mungkin the current sentiment lah. The current sentiment daripada PR15 hingga ke hari ini, yang orang duk gelar green wave kan. Tapi kita pun tak berapa happy green wave ni. Cuma itu mungkin menyebabkan berlaku pergerakan pengundi-pengundi Melayu khususnya atas sentimen agama, bangsa dan sebagainya. Yang kedua, saya tengok yang menyebabkan hari ini berlaku macam ni result pada BN ni mungkin kerana faktor image. Image BN yang mungkin dilihat hari ini tidak seksi kepada pengundi, yang tak attract their eyes untuk mereka memberikan mandat kepada Barisan Nasional. Sebab kalau kita compare
dalam coalition BN dan PH. Kenapa PH boleh perform? Kalau kita tengok DAP menang kalah satu sahaja, 98%. Kalau kita tengok PKR pun not bad. Betul. Mereka berada dalam track yang okey. Tetapi pengundi-pengundi PH yang tempat itu diwakili oleh calon BN, kebanyakan kita tengok data dan analisa, pengundi-pengundi PH ni stock and barrel mereka ni keluar mengundi. Dan betul. Mengundi rakan mereka ni lah, iaitu calon BN. Tapi ada data menunjukkan bahawa ada pengundi-pengundi BN yang stock and barrel yang mungkin pada PRN kali ini dilihat tidak keluar dan mengundi calon. Saya suka nak petik sedikit masuk ke dalam, sebab Pak An dah sentuh pasal data. Kita sentuh pasal lapangan. Orang-orang kat ground. Saya ada, kita panggil Intel lah, dekat ground. Intel kan. Intel dekat ground. Saya ambil kerusi Permatang N09. Yang mana anak Noh Omar bertanding. Betul. Syazwani Noh Omar berlawan dengan Pak Ya. Pak Ya PH. Ada wakil-wakil orang kata veteran BN UMNO, walaupun diorang tahu yang PH mewakili kawasan tersebut, diorang masih boikot undi. Makna kata mereka tak nak undi PH dan mereka takkan undi PN. Sebab walaupun anak Noh Omar, diorang tak nak undi. Dan ada juga yang mengatakan ada dua punca lah. Yang pertamanya disebabkan yang saya dah sebutkan tadi. Yang keduanya adalah mereka selalu persoalkan apa hubungan UMNO di AP. Kawasan-kawasan Permatang ni kawasan kita tahu, Tanjung Karang, kawasan-kawasan lebih yang Malay dominan kan. Malay dominan. Walhal beza undi antara Pak Ya dan juga anak Noh Omar tersebut tak jauh beza dia. Cumanya mungkin bila kita matchkan antara data dengan apa yang berada di lapangan tu, nak tanya Adik kan. Berdasarkan intel-intel kawan-kawan kita ni. Apakah sebenarnya isu DAP ni sangat memberi kesan kepada pengundi Melayu? Walaupun dia adalah pengundi Melayu muda. Faham? Sebenarnya kalau kita ikutkan saluran, pengundi muda memang banyak ke arah Perikatan Nasional. Saluran 4, 5, 6 tu kalau ada yang 7, 8 kelas lah kata. Kelas. Sebab tu Pak Ya leading awal-awal, sebab buka dulu saluran 1, 2, 3. Tapi yang kemudiannya tu dia kalah disebabkan pengundi-pengundi muda lebih cenderung untuk ke arah Perikatan Nasional lah. Mungkin surface dia macam tu. Kita akan kupas lebih lanjut lagi selepas ini. Cantik. Dan kalau kita tengok pula Pak An, benda yang kita harus bagi pujian lah mengenai calon-calon yang bertanding. Kita tahu lah, saya petik dua calon lah Datuk Seri Rizal Merican kalah di PRU. Betul, Kepala Batas PRU. Tetapi menang dengan unggul di kerusi Bertam. Dan juga mungkin sesetengah orang gelar pengkhianat, tetapi Azmin Ali kalah di kawasan Parlimen Gombak, namun menang di Don Ulu Kelang. Adakah taktikal Azmin Ali dan Rizal Merican ni, walaupun kalah di PRU tapi menang di PRN, adakah mereka ni lebih rapat dengan pengundi? Kalau saya nampak macam tu. Diorang begitu taktikal. Diorang tengok PDM mana yang mereka menang sebelum ini di Parlimen. Jadi mereka bertanding di PDM yang mereka dah menang di Don ni. Jadi bukti dia memang Rizal Merican menang, Azmin Ali menang. Pak An rasa macam mana? Logik. Kalau kita ambil itu sebagai satu hipotesis, saya rasa logik. Sebab kalau tengok kita ambil Azmin Ali Azmin Ali ni memang orang asal. Dia memang orang Ulu Kelang. Memang dia balik kampung lah. Betul. Itu satu. Dan kalau kita tengok, dia kalah dulu di Gombak. Betul. Dia kalah kepada Amiruddin Syahri di Gombak. Dan dia comeback dalam PRN ni di Ulu Kelang as a local player. Betul. Dia seorang local player. Betul. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tengok Azmin punya performance kali ni, dia kekuatan individu dia tu dalam masa yang sama didokong dengan wave yang berlaku di peringkat federal. Ya, betul. Itu menyebabkan mungkin kemenangan itu berpihak kepada Azmin walaupun 1000 lebih. Dan kalau kita ingat, stock and barrel PH pun kuat di Ulu Kelang. Di Ulu Kelang, betul. Tapi habis, kalah orang kata. Betul. Dan macam Datuk Rizal Merican, Datuk Jai ni, saya tengok kekuatan individu dia sebab dia dah jadi ahli parlimen lama. Betul. Dan dia dah servis lama. Walaupun dia kalah dalam PRU ke-15, saya tengok di media-media sosial masih ada lagi respon-respon pengundi di Kepala Batas yang orang kata appreciate lah dia punya usaha, dia punya khidmat. Dan hari ni kalau kita tengok di Bertam tu dah jadi satu bandar baru di Bertam.
Dan ramai pengundi-pengundi lokal, sebab saya dapat turun kejap di sana tengok sentimen yang dia rasa Datuk Rizal Marikan ni walau despite apa pun tumahan kepada parti dia, tetapi susuk tubuh Rizal Marikan ni diterima oleh rakyat tempatan. Betul, nampak. Kita Ditambah nampak pula Adib, saya tengok cara kempen dia. Cara kempen dia cuba mengetengahkan, menonjolkan kekuatan diri dia. Betul, setuju. Supaya secara segala liability yang ada pada parti dia ataupun kepada kumpulan dia tidak Dikalih lah. Dia kalih. Siap-siap. Sampai KJ pun turun kempen untuk dia. Ya, betul. Saya rasa itu juga menyumbang kepada kemenangan dua figure ni lah. Betul, antara Azmin Ali dan juga Rizal Marikan. Faktor a local player dan servis tu sebenarnya sedikit sebanyak gelombang macam mana pun dia bagi kesan. Dia panggil kesan. Okey. Bila kita bercakap pasal Azmin Ali, kita kena akui yang bahawasanya PH juga telah melakukan satu taktikal yang gagal kerana dia tidak meletakkan satu calon yang orang kata ialah big guns untuk melawan Azmin Ali. Bukan nak menjatuhkan ataupun kita nak orang kata discredit Juwairia di Hulu Kelang, tetapi kenapa tak letak Amiruddin Syahari ke bertanding? Mungkin kita tahu Amiruddin pun goyang kan. Kalau pergi kalah kan. Kalah ni macam mana tak dapat bertiga besar. Sekarang pun ada ura-ura dia tak dapat. Dulu dia menang 1-0. Betul. Kalau dia bertanding dengan Azmin kali ni, kalau dia kalah 1-1 dah tak on dah. Jadi itu kesilapan jugalah. Mungkin sebenarnya kita nak bahawasanya orang tengok tak tahulah. Kalau kita refer kepada keluar sekejap Khairi Jamaluddin dengan Syahril Hamdan, mereka katakan bahawasanya bagi soalan kepada Azmin, adakah Azmin ni pengkhianat? Azmin kata dia bukan pengkhianat. Jadi kita tengok Azmin menang, Afif menang, Hilman menang. Hilman tu kawan kita kat UKM dulu. UKM4. Hilman ni UKM4. Dan masih diterima di kalangan rakyat walaupun dengan majoriti yang kurang. Macam mana tu Pak? Kita nampak macam yalah kita duduk push dia pengkhianat. Luar dan dalam parti bukan setakat PKR lah yang katakan dia orang pengkhianat. Apa Barisan Nasional pun kata mereka pengkhianat. Macam apa yang menyebabkan dia orang ni masih disukai rakyat? Itu sebenarnya apa yang BN cakap Azmin pengkhianat, Hilman pengkhianat ni adalah kepada pengkhianatan atau langkah yang dibuat oleh Azmin dan kumpulannya kepada PH. Sebenarnya tak fair juga. BN kita tak ada kena mengena pun dengan langkah. Ya, betul. Kan. Yang kedua, saya tengok isu Hilman, Azmin Ali ataupun Dr. Afif ni, dia branding ataupun labeling pengkhianat ni sebenarnya yang rasa penyokong-penyokong tegar PH saja. PH sajalah. Pengundi atas pagar, pengundi baru, dia tak rasa. Dia tak rasa benda tu benar-benar satu pengkhianatan kepada dia. Betul. Jadi itu menyebabkan pengundi-pengundi atas pagar dia tak buy tau. Dia tak buy. Buktinya adalah Hilman lawan Datuk Megat. Ya, betul. Pengerusi Hubungan UMNO Selangor. Setiausaha politik kepada TPM kita, Datuk Sri Zahid. Ya, betul. So kalau ini big gun. Big gun, betul. Setuju. Quite orang kata wallet juga lah. Buku bertemu ruas lah kan. Tapi akhirnya dia buktikan bahawa sokongan golongan atas pagar dan golongan pengundi muda yang tak buy in that sentiment yang menyebabkan dia dapat kemenangan. Begitu juga dengan Dr. Afif. Saya turun di PJ. Calon Pakatan Harapan adalah ahli majlis di sana. Ya, betul. Ahmad Ahir. Ahli majlis di sana. Dan dia juga orang lokal. Ya, betul. Dr. Afif bukan orang lokal. Bukan orang lokal. Tapi Dr. Afif datang dan dia menang. So itu memberi gambaran sebenarnya orang lokal di sana pun, di PJ pun, dia pun tak buy in yang isu Afif ni adalah pengkhianat from PH lompat ke PN, sebabkan pengundi-pengundi baru bukan ahli parti. Betul. Pengundi-pengundi atas pagar bukan ahli parti. Yang ni kadang-kadang orang politik dia tak faham. Kalau cakap kita ada stock and barrel, kita ada pengundi putih. Sekarang tak ada. Dia tak ada. Dahulu kala kita tengok inilah kita tahu pecahannya adalah 20 60 20 kan. Betul. Hitam 20, grey area 60. Saya rasa jurang antara grey area tu makin membesar sekarang. Betul. Disebabkan oleh undi 18. Betul. Mana kata mungkin sekarang black area adalah 15%, dia bertambah lagi 5% kepada grey area. White area pun sama. Jadi 50% tambah lagi 5% ke grey area, which is 70% grey area sekarang. Kalau tanya aku sekarang ni aku tak rasa dah ada white.
Dah tak ada white. Aku rasa sebab kalau tengok pada PRN ke-15 baru ni, even mungkin orang tu, dan dah keluar paper pun, ada ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, saya ingat Isham Jalil ke apa, yang buat statement. Dia kata pengundi-pengundi, ahli-ahli UMNO yang mengundi PH pada PRN kali ini, jangan ambil tindakan pada mereka. Maksudnya ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengiyakan bahawa berlaku probability yang besar ahli-ahli UMNO tidak mengundi calon BN tetapi mengundi calon Perikatan Nasional. So maksudnya kita dah tak boleh bangga dengan pengundi putih mana-mana parti politik pun. Betul. Dan kalau tanpa faktor Anwar PMX hari tu, saya fikir mungkin PN akan dapat kemenangan yang lebih besar. Baik. Satu perkara juga bila Puan bangkitkan pasal UMNO tidak mengundi calon PH dan mengundi calon PN kan. Saya ada nampak yang sebenarnya sekiranya berlaku 3 penjuru, likewise apa yang KJ dengan Syahrir ceritakan dalam keluar sekejap, dia tanya Amiruddin Syahri, why tak compete sesama, kemudian siapa yang menang bentuk kerajaan pusat, which is pada hemat saya mungkin sebab nak pertahankan PMX lah. Kalau itu berlaku apa semua, nampaklah biasness apa semua kan. Tetapi betul tak, nampak tak kalau sekiranya hari tu kita bertanding 3 penjuru, PH, BN, PN, dia akan bagi benefit kepada PH dan BN. Di sebaliknya, macam mana? Adakah itu satu teori yang logik ataupun sebenarnya itu memakan diri untuk kerajaan perpaduan juga? Pak rasa macam ni? Dia mungkin akan positif di kawasan-kawasan tertentu. Kalau kawasan-kawasan yang majority Malay, the idea saya tengok bila kerajaan perpaduan ni, bila PH pun bagi kursi kepada kawasan-kawasan Melayu kepada UMNO, dengan harapan pengundi-pengundi Melayu ni, base Malay voters yang ada pada UMNO ni tidak berganjak, tak bergerak. Tapi dengan keputusan PRN ni seakan-akan meleset bahawa pengundi-pengundi Melayu tidak lagi ada bond atau sentimen yang kuat yang menyebabkan dia mesti undi UMNO. Okey, mungkin sebab kenapa PH bagi kerusi kepada UMNO BN tu di kawasan Melayu tu adalah untuk menggantikan posisi bersatu di dalam PH sewaktu PRU14. Betul. Jadi apa yang PH harapkan adalah Stock and barrel UMNO ni, stock and barrel UMNO ni boleh undi untuk KAIS undi kepada PH. Tetapi ianya berlaku di sebaliknya. Dia macam satu backfire jugalah kepada parti. Trust deficit antara pengundi Melayu dan juga parti Melayu terbesar kita lah, UMNO hari ni. Itu yang menyebabkan meleset segala percaturan tu. Tapi kalau berlaku 3 penjuru pun saya tengok di certain kawasan lah. Kalau tengok kepada data kita yang ada hari ni, kalau berlaku 3 penjuru pun tak boleh saya menang. Rasa suka dalam keadaan begini. Sebab berlaku swing vote dalam kalangan orang Melayu yang diklasifikasikan sebagai pengundi putih UMNO ni, dia swing. Faham. Kalau dia swing dan kita nampak dia punya keinginan dia ataupun dia punya taste kali ni, dia nak swing kepada parti yang dilihat dominan Malay. So that's why dia swing kepada pada bersatu tau, pada PAS. Betul. Cuma kita kena tengok Perikatan Nasional sekarang bersatu tidak kuat. Dan hanya menunggang populariti PAS. Yang mana kita tahu kebanyakan orang UMNO pun dah masuk PAS apa semua. Kawan-kawan saya ramai. Contoh Anwar Musa apa semua di Kelantan apa semua, Syadia Kasim. Jadi haji lah sekarang ni. Haji. Pak Haji kan, Tok Guru kan. Jadi kiranya kegagalan UMNO untuk menyekat ahli parti ataupun menyekat undi parti ke Perikatan Nasional tu, adakah disebabkan Tuan Presiden? Kita surface je Surface dulu. Salah satu faktor kalau kita tengok kepada dapatan awam, itu adalah salah satu perkara yang berlega dalam minda mereka. Dan saya fikir Presiden UMNO ini pun dia pun tahu. Sebab tu ada statement dia 2 hari lepas PRN, dia kata dia tahu ada desakan untuk dia turun. Dia mengakui. Betul. Dan dia kata dia akan buat penambahbaikan. Isunya adalah orang nak dia turun. Itu yang mungkin sebab politik kita ni kenapa Sanusi dilihat sebagai hero Malaya? Bukan hero Kedah tau. Bukan hero Kedah, dia hero Malaya. Kenapa dia dilihat sebagai hero Malaya? Kerana watak yang dia mainkan tu. Dia berjaya memainkan watak sebagai seorang pemangsa. Sebagai seorang pemangsa, sebagai seorang yang dapat melindungi orang lain.
Dan mungkin watak itu tak ada dalam UMNO Ya, betul. Yang menyebabkan orang Melayu, orang Melayu ni dulu JW Bush pun kena bunuh. Ya, betul. Sebab melanggar adat, budaya dan sebagainya. So orang Melayu ni dia bersikap orang Melayu ni dia memang minat kepada watak-watak yang heroik. Ada hero, betul. Sebab tu orang minat Adi Putra dalam cerita apa? Mak Kilau, kan? betul. Dia tak minat yang watak apa nama sampingan yang lain. Betul. Dia minat yang hero. Mak Kilau, hero. Sebab Yang tu awak minat Marvel. Betul. Minat Marvel, betul. Sebab ada hero kat situ. Jadi maksudnya kegagalan UMNO untuk tunjukkan satu hero ini merupakan satu orang kata kemerosotan lah undi terhadap Barisan Nasional dan juga UMNO. Tapi Adib, kali ni aku nak tanya kau pula Adib. Aku nak tanya kau cik. Boleh tak dalam masalah. keadaan politik sekarang lah, walaupun ada sentimen yalah apa orang tak nak Presiden UMNO sekarang, tapi dalam masa yang sama sentimen ini juga bukan hanya datang daripada ahli UMNO, tapi datang daripada orang yang tidak berparti. Atas pagar lah. Dan itu macam menunjukkan ada satu keinginan ataupun ada satu concern yang besar oleh orang yang bukan ahli parti kepada parti politik, iaitu UMNO. Betul. Pandangan kau, kenapa? Dia sebenarnya orang dah mula minat politik kemuncaknya pada PRU ke-14 apabila Bosku dijatuhkan. Itu kita kena akui bahawasanya wave tersebut telah ditunggang habis-habisan. In fact, apa yang telah dimainkan oleh Perikatan Nasional sekarang hanyalah sambungan. Sambungan daripada wave tersebut. Disebabkan siapa yang cuba melawan Bosku sewaktu beliau berada di dalam UMNO? Datuk Seri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin. Jadi Tan Sri Muhyiddin dinampak sebagai hero. Bukan Anwar Ibrahim. Dia nampak Muhyiddin ni hero. Bila Muhyiddin hero, Rafizi pun mengakui. Orang nampak Perikatan Nasional hero disebabkan mereka yang lawan Najib. PAS pun sama. PAS cakap dalam parti tak ada rasuah. Dan apabila itu berlaku, mereka ride di isu sampai sekarang. PN Best dia bawa ke PRU 15. Bersih dan stabil. Sebelum Muhyiddin dijatuhkan apa-apa pertuduhan lah. Dan semalam baru digugurkan. Itu tak apa, kita pergi ke next episode. Dan nak menjawab balik kepada Pak An punya soalan tu, adakah perkara ini menambat hati pengundi atas pagar? Jawabnya yes. Ada pengundi atas pagar yang dulu sokong PH disebabkan PH melawan rasuah, integriti. Mereka nampak Muhyiddin yang bawa benda tu. Plus point dia adalah mereka bersama dengan PAS, Melayu Islam. Itu yang menyebabkan Melayu Islam. Itu yang menyebabkan orang kata swing vote tu lagi ketara. Jadi yang dulu sebenarnya kat surau masjid atau UMNO, sekarang PAS. Betul. Nak Islam ke? Islam ke air? Islam. Okey. Dan daripada situ kan Pak An, boleh tak kita rumuskan yang bahawasanya PRN kali ni, kita cakap pasal referendum sikit lah, yang kononnya PN bawa referendum kan. Ini pandangan saya lah, referendum ini yang lebih-lebih lagi dilakukan oleh Wan Faisal. Ianya satu perkara yang tak patut pun. Perikatan Nasional ada 4 kerusi. 4 negeri. Betul. Kerajaan Perpaduan ada 10 negeri di bawah naungan, termasuklah Kerajaan Persekutuan. Logik ke nak buat referendum? Tak logik. Mathematic wise tak logik. Tak. Dia kat mana yang kita nak berpaut pun tak tahulah. Sebab pada pandangan saya, BN masih lagi mempunyai Pahang sebagai kubu, which is stronghold BN, Barisan Nasional, dan susah nak tembus lah. PH pun susah nak masuk. So Pahang ni di antara dua, Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Kalau Barisan Nasional boleh lakukan sesuatu untuk menambah balik hati pengundi UMNO, apa dia sesuatu tu? Kita macam kia-kia kita kena bincang dalam second episode kot. Lagi besar kita punya rukaian dia kan, melakukan sesuatu. Dan kita pun tak nak membuang masa yang lama sebab kita nak kupas pasal PRN ni dengan lebih lanjut lagi. Betul. Which is next episode kita akan kupaskan pasca PRN lah. Kita pergi satu persatu. Analisa kita dekat sini sampai di sini. Jadi untuk sebagai satu konklusi Pak An, konklusi mudah berkenaan dengan analisa PRN ni, apa yang Pak An boleh bagi? Pertama, poin yang pertama, suara rakyat yang sangat jelas lah. Terutamanya suara daripada pengundi atas pagar dan pengundi yang strong Malay ni.
yang kalau dulu kita kata pengundi ni dia akan sokong UMNO atau PAS sahaja. PAS sahaja. Tapi hari ni dia dah tunjukkan bahawa mereka ni lebih berat kepada parti PAS lah. Betul. PAS. Yang kedua, pengundi atas pagar. Kalau dulu pengundi atas pagar dan pengundi baru ni kebanyakannya didominasi oleh Pakatan Harapan. Ya, betul. Kerana Pakatan Harapan ni dia parti yang lebih idealistik, yang lebih banyak idea-idea baru, reform dan sebagainya. Tapi itu juga kekhawatiran yang saya tengok kerana berlaku shift. Which hari ni dah tak ada parti yang own, benar-benar own pengundi atas pagar. Tak ada, memang tak ada. Dan dalam keadaan PRN 15 ini, seakan-akan mesejnya adalah mereka lebih cenderung untuk memilih PN over BN. Betul. Tetapi belum over PH. Betul. Because faktor Anwar masih kuat. Tetapi what if dalam tempoh 3-4 tahun nak menuju ke PRN pilihan raya yang ke-16 berlaku character assassination ataupun berlaku apa-apa hiccup oleh kerajaan ataupun Anwar Ibrahim, maka itu mungkin boleh menjadi satu gelombang yang sangat bahaya kepada kerajaan Madani hari ini, disebabkan fakta bahawa pengundi atas pagar hari ini adalah pengundi yang sangat fragile. Betul. Mereka bergantung kepada sentimen awam. Sentimen awam itu yang menentukan apakah hala tuju undi mereka. Betul. Dan kalau hari itu nampak kena pula Sanusi kena tangkap. Dia angkat tangan macam gini, dia pandang kan. Macam KJ cakap, it was a mistake. Sangat habis. Mistake. Habis. Dia dah panggil Pudin, habis. So I think konklusinya game politik hari ini tak boleh reflect kepada 10 atau 5 to 10 years back. Tak boleh. Betul. Not even 5 years back. Game sekarang ni masih game politik yang lebih pragmatic, yang lebih dynamic. Kerana itu yang mungkin memperlihatkan Perikatan Nasional ni lebih menjadi pilihan. Betul. Kerana dia tengok, dulu PAS tak duduk dalam kerajaan. Bersatu duduk dalam kerajaan. Betul. Dalam PH. Betul. Tapi bersatu mufarakah dengan PH. Dan PAS boleh duduk dengan bersatu. UMNO tak boleh duduk dengan bersatu. Tak boleh duduk bersatu. So orang layman dia nampak UMNO dia ada agenda. Agenda sendiri. So begitulah mungkin yang menjadi pertimbangan pengundi. Apapun, saya ingat PRN kali ni adalah PRN yang ramai juga yang tak keluar balik kerana dia rasa ni macam midterm election. Ya, betul. Baru habis PRU. Betul. Dan ini mungkin satu benchmark kepada gerak kerja politik yang lebih meluas lah. Mana-mana parti pun. Pada pandangan saya, sebagai konklusi, saya lihat PRN ke-15 di dalam buah negeri ini adalah sesuatu kegagalan kerajaan negeri itu sendiri untuk bersetuju untuk bubarkan DUN sewaktu pembubaran parlimen. Apabila mereka bubarkan secara asing, pembubaran tersebut, nampak tak 8 bulan tu banyak benda boleh berlaku. Betul. Pelbagai helah yang digunakan oleh PN, termasuklah yang Sanusi yang Pak An sebut tadi. Kesilapan tersebut, dan kita kena akui juga betapa hebatnya penerangan PAS PN ni. Tengok akak YouTube ads dia orang nak dekat pilihan raya 10,000, 15,000 nak dekat 100,000 pun ada. Adib, kalau Sanusi tu bertanding anugerah bintang popular, kalah Makobar. Betul? Dia menang. Betul. Jadi konklusi dia kat situ, itu yang pertama lah, disebabkan kita telah melakukan pembubaran secara berasingan. Yang keduanya disebabkan oleh undi 18. Ada PH dah mula menyalahkan undi 18 sekarang. Mereka ingat mengarah kepada mereka, tetapi akhirnya memakan diri mereka. Tetapi pada pandangan saya, bukan salah siapa-siapa. If you want that undi 18, you need to strive for them. Fight for them. Prove to them. Jadi itu adalah perkara yang kita kena pertimbangkan jugalah. Analisanya bukan salah undi 18. Dan yang ketiganya adalah Presiden UMNO. Itu yang kita akan kupas seterusnya. Dan saya rasa liability pun bukanlah boleh diletakkan 100% terhadap beliau. Liability ada kepada benda lain, tapi ianya salah. Betul, it's politik. So itu sahaja daripada kami di Atas Pagar, podcast Atas Pagar hari ini, Pak An. Jangan lupa untuk follow YouTube, like Spotify kami, bagi 5 star, follow Spotify kami, follow kami di Instagram, TikTok, dan share video ini kepada rakan-rakan yang lain. Jadi jumpa lagi di episod yang lain. Jumpa lagi, InsyaAllah. Kita jumpa next episode. Kita cerita lebih panas lagi. Sekarang dah gear 1, gear 2, gear 3. Sekarang kita nak masuk gear 4, gear 5 pula. Okay? Okay, gang. Terima kasih. Assalamualaikum.